hai semua. So untuk video yang ketiga, Abel dah janji nak share macam mana cara kita nak ambil ukuran atas badan kan. So Abel akan start dengan anak lelaki Abel dulu. Okay, so first step kita akan ambil ukuran bahu. Okay, biasa ukuran bahu kita tak ambil daripada depan kita ambil daripada belakang dia. Okay, pandang sini. Ya, okay. So bahu, so kita letak hujung ke hujung. Okay, so kat sini contoh dia 11, okay, 11 inci. Lepas tu tanpa ubah benda ni, kita letak dekat point yang sebelah sini, terus ke labuh tangan. So biasanya labuh tangan ni you boleh buat macam ni 15, lepas tu nanti lebihkan 1 inci. Sebabnya kalau dia angkat tangan, takut tangan tu senting. Sama ada you buat macam ni dan lebihkan, kalau 15 kan, 15.5 ke macam tu, ikut pada labuh yang kita nak buat. Contoh kadang-kadang kita nak start buat baju yang labuh tangan dia 3 suku. Kalau 3 suku tu maksudnya dia lepas daripada siku. So you buatlah kat sini. Okay, nampakkan siku dia. Lepas tu nanti lebihkan sikit. Dia depends pada design baju yang kita nak buat. Okay, so first bahu, and then second labuh tangan. Okay, so for next step, you try untuk imagine step macam mana kita nak kita nak lukis pola. Okay, itulah step kita yang untuk kita nak ambil ukuran. So masa kita nak buat pola, kita akan buat pola ke bawah tau. Okay, kita akan buat pola ke bawah. Ni step kita akan decide dulu labuh baju yang kita nak buat. So contoh okay, beri tegak. Okay, kita buat kat sini. Biasa untuk labuh baju kita akan ambil ukuran daripada hadapan lah. Okay, so macam ni. Dia bukan dekat sini tau. Okay, dia dekat tepi leher ni. So labuhkan dia. Kalau you nak buat labuh jubah, dia akan sampai bawah. Kalau you nak buat, kadang-kadang tu ada jubah yang paras ni, paras apa tu, lutut. Okay, nampak tak? Lepas tu nanti budak tu pakai dengan seluar. So depends pada design. Lepas tu nanti kalau contoh untuk baju Melayu yang biasa, yang standard, you nampak tak tangan dia ni? Tangan dia ni biar dia lurus. Okay, untuk paras biasanya, biasanya paras ibu jari. So ibu jari dia paras sini. Itu standard untuk baju Melayu. So kat sini contoh dia 20 inci lah, dia punya labuh baju Melayu. Okay, so okay, for those yang baru nak masuk kelas menjahit, mungkin you tak dapat imagine macam mana kita nak buat lukisan pola. Tapi I will just explain secara ringkas saja. Kalau kita nak buat lukisan pola, kita akan lukis bahu. Lepas tu kita akan luruskan ke bawah. Okay, luruskan ke bawah sama ada ikut labuh yang kita nak. Okay, so bila garisan ke bawah tu dah settle, sekarang ni kita nak sayang, please. Okay, bahu, and then bahu ke dada. Bahu ke dada. Biasanya bahu ke dada ni kalau untuk wanita, kita tahu dia dekat merci dada. Tapi kalau untuk kanak-kanak lelaki, dia dekat paras ketiak sini. Tengoklah dia punya baju contoh yang dia pakai tu, nampak dia selesa, tak terlalu besar, tak terlalu kecil. So you boleh tengok dekat sini ada garisan ketiak tu. So tengok dekat situ. So nanti dia antara 5.5, 6 inci macam tu. Okay, so bila dekat pola kita lukis ke bawah. Okay, kita dah tahu dia punya ukuran point daripada atas ke labuh, atas ke dada, atas bahu ke pinggang. Pinggang dia ni tengok dekat mana dia pakai seluar. Okay, pinggang dia ni dekat mana dia pakai seluar. Contoh sekarang ni dalam 12 inci macam tu. Okay, and then so dekat pola nanti you dah ada beberapa point lah sekarang ni. You buat satu garisan lurus dekat pola, ada garisan untuk bahu, antara bahu ke dada dah ada, antara bahu ke pinggang, bahu ke labuh baju, depends pada design. So bila dah ada point-point tersebut ke bawah, kita sekarang nak buat point yang ke tepi pula. Okay, point yang ke tepi tadi kita dah ambil ukuran bahu. Okay, sekarang ni kita nak ambil ukuran dada. So ukuran dada kita akan ambil ketat tau. Okay, ukuran dada kita akan ambil ketat. Sayang sekejap lah. Okay, ketat dia 22, 23 macam tu lah. 23 lah bagi dia. Tak terlalu ketat. Okay, tak terlalu ketat, tak terlalu longgar. Kenapa kita ambil ukuran ketat? Nanti kita akan tambah kelonggaran, depends kepada design baju yang kita nak buat. Okay, so dada, pinggang. Okay, pinggang nanti, kat sini paras pinggang kan? Pinggang ukuran yang paling kecil. So antara 20,
Macam tu dah boleh lah untuk pinggang. Tapi untuk baju lelaki, biasanya pinggang kita tak ambil ukuran, just untuk alang-alang kita nak buat untuk seluar. And then punggung tu bahagian yang paling besar lah. Okay, untuk punggung dekat sini you buat macam ni, dia tak terlalu ketat, tak terlalu longgar. Maksudnya dia boleh lepas punggung dia tu. Dia buat macam ni daripada pinggang sampai ke peha ni, dia tak terlalu longgar, tak terlalu ketat. Okay, so ukuran dia kalau abang tengok dekat sini, roughly kita dapat 23 macam tu. Okay, so untuk pola, untuk ke bawah kita dah, untuk ke tepi, okay, bahu, dada, pinggang, punggung dah settle. So sekarang ni macam mana nak matchkan untuk bahagian ketiak, kita kena settlekan bahagian leher dulu. So leher pun dia depends kepada design yang kita nak buat. Okay, contoh kita nak buat untuk, kalau dia kata nak buat leher biasa, so you ukur lah leher macam ni. Just macam tak terkena pada leher dia, just biasa-biasa, longgar-longgar biasa macam tu. Kalau longgar-longgar biasa macam tu, boleh buat dalam 13. Dia tak terlalu besar sangat lah. Tapi kalau untuk cekap musang, kejap. Kalau cekap musang dia nak terletak dekat sini kan. So you akan ukur dalam, dia akan jadi 11 inci macam tu, lebih kecil lah. Okay, so bila kat bola kita tak boleh bagi. Bila kat bola kita buat dah siap leher. Sekarang ni sayang, sekejap, sikit lagi. Okay. Untuk ketiak pula. So untuk ketiak kita ambil tali tape ni macam ni ke atas. Okay, kita masukkan jari 3 macam tu. Maksudnya kalau ukuran lain sebab kita buat ukuran ketat, tapi untuk ukuran ketiak kita dah siap-siap longgarkan dia lah. Okay, yang ini ada dapat dalam 13.5, 14 macam tu. Okay, and then tadi dah siap, dah kira macam bahagian atas ni dah siap. Kalau you nak buat yang ada cuff, so ukurlah dia punya pergelangan tangan dia berapa. Okay, so itu badan dah siap. Untuk seluar tadi kita dah ambil pinggang, kita dah ambil punggung, tinggal nak tambah pada labuh daripada pinggang, sini pinggang, labuh sampai bawah tu untuk seluar. Okay, and then kalau you nak check untuk pergelangan kaki pun boleh buat juga untuk pergelangan kaki. Lepas tu yang penting sekali, cawat. Cawat ni ialah antara, pusing sekejap saya, daripada pinggang belakang sampai ke pusat hadapan. Pinggang belakang ke pinggang hadapan. So you buat macam ni. Ambil ukuran ketat. Ambil ukuran ketat yang tak berapa ketat sangat lah, dia selesa lah. Okay, so kat sini dapatlah 18.5, 19 macam tu. Okay, so ini adalah roughly sahaja. Abang ambil ukuran untuk peha. Kejap lah. Okay, untuk peha tu adalah selepas kelengkang ni, dia namakan peha, so ketat dia 13. Okay, untuk keliling. Alright, so itu untuk ukuran for baju kanak-kanak lelaki. Dan apa yang abang faham bila kita ukur untuk baju badan anak kita ni, memang dia lari-lari sikit. Jadi, but it's okay sebab biasanya untuk for newbies, kalau you rasa macam was-was dengan ukuran yang kita ambil tu, kita akan compare dengan carta ukuran standard. Sebab tu siapa-siapa yang masuk kelas, memang Abel akan sediakan satu carta ukuran standard untuk you recheck balik. Contoh macam anak Abel, yang anak lelaki Abel tadi tu, umur dia 6 tahun. Okay, so nanti dekat carta tu Abel akan check balik ukuran yang Abel ambil manually, okay, dekat badan dia, is it tally dengan standard size. Kanak-kanak dia akan berbeza-beza sebenarnya ikut umur. Ada umur tu dia 7 tahun tapi dia besar sikit, okay, ada yang kurus sikit, ada yang tinggi sikit, tapi dia tak akan lari jauh sangat dengan standard size. Okay, so standard size tu akan membantu kita sebagai piawaian kita untuk make sure ukuran yang kita ambil tu tak lari-lari lah. Okay, so itu untuk anak lelaki ada. Sekarang ni anak perempuan. Okay, dia naik atas. Step dia sama saja. Okay, kejap. Very fast. This one is very fast. Okay, so yang ini sama saja step dia. Okay, kalau you nak ambil ukuran, cuba imagine yang you sedang buat pola. Okey, bila kita buat pola atas kertas putih, kita akan, garisan pertama yang kita akan lukis adalah garisan straight bahu dulu. Okey,
garisan straight bahu. So kita akan pusingkan sama je macam tadi. Okey, ambil ukuran bahu, this part bawa ke sini, lepas tu ambil macam ni. Kalau dekat sini 16, so you boleh labuhkan sampai 17 sebab nanti bila dia buat pergerakan, tangan tu tak sentik. So kalau dekat pola, okey, dekat pola you akan ambil ukuran bahu dulu and then kita akan buat ukuran ke bawah. Ukuran ke bawah tu yang depends kepada labuh design yang kita nak buat. Contoh you nak buat design jubah sampai bawah sekali, design blouse, blouse sampai sini kurung, labuh sikit, kurung pesak dia labuh sikit daripada kurung moden. Lepas tu blouse and then dress. Dress kena ambil bahagian sama ada dress you nak buat kedut dekat bawah bahu ke dekat pinggang ke. So depends on design yang kita nak buat. Okay, so ukur daripada bahu sini bahu sini sampai ke bawah depends pada design yang kita nak buat. And then kita akan ukur lagi daripada sini ke dada. Dada kalau macam mana nak tengok dada, tengok angkat ketiak sikit. Okay, tengok ketiak yang dia selesa. Dia selesa pakai. Okay, contoh dekat sini dia punya pengakhiran ketiak dia. So tengoklah dekat sini. So 6 lebih kurang. Okay, and then bahu ke dada, bahu ke pinggang. Tengok pinggang dia dekat mana, dekat sini yang paling kecil. Okay, and then pinggang ke punggung tu dia ada standard size untuk kids lah. Okay, yang itu you boleh check daripada tepi sini ke punggung yang paling besar. Okay, nanti boleh check, refer balik dekat standard size carta ukuran standard yang Abel akan bagi nanti. So labuh ke bawah dah settle. Sekarang kita nak buat garisan ke tepi. So untuk garisan ke tepi tadi bahu dah siap. Sama je dengan yang lelaki tadi. Okay, dada macam ni, ambil ukuran. Pinggang macam ni, punggung yang paling besar. So you kena gerak-gerakkan sedikit bila buat macam tu. Gerak-gerakkan sedikit. Is it dia lepas punggung dia tu. Sebab punggung adalah ukuran keliling yang paling besar. Jadi daripada pinggang, surely dia akan lepas punggung dan peha. So itu adalah ukuran selesa dia. So you boleh tengok ukuran dekat sini. Okay, so pinggang, punggung. Okay, dah settle. So untuk nanti dekat pola kita akan buat garisan ke tepi. Okay, and then sebelum buat garisan ketiak kena settlekan leher. So leher pun sama juga, depends pada design yang kita nak buat. Okay, contoh kalau kita nak buat design yang ketat sikit, lepas tu kalau kita nak labuhkan sikit, okay, nak masukkan sikit macam tu. So tapi kalau you tak pasti ukuran dekat leher macam mana, kita boleh rujuk juga dekat standard size. Okay, standard size tu dalam carta ukuran standard ada ukuran leher sesuai dengan setiap umur. And then dekat sini, ketiak pun sama juga, masukkan dekat bawah, naikkan ke atas. Ni naik sampai atas. Lepas tu naik, masukkan 3 jari. 3 jari ni mewakili longgar lah. Okay, so dekat sini boleh tengok dia ada 14,5 macam tu lebih kurang. Okay, so bila dah sampai sini, okay, bahagian ke tepi yang ni dah. So kita akan settlekan bahagian tangan. Tangan pun sama juga, tadi kita dah ambil labuh tangan. Sebab alang-alang kita ambil ukuran bahu, kita ambil ukuran tangan dah siap-siap. So yang ini pun depends juga pergelangan tangan. Dia nak buat pergelangan tangan dia standard dia besar macam ni ke ataupun kecil sikit ke. Kalau kecil sikit tu biasanya kita pakai cuff ataupun getah macam ni. Okay, untuk standard boleh refer ukuran carta ukuran standard. Okey, yang itu untuk badan. Kalau untuk seluar dengan kain pun sama jugalah. Okey, buat dekat bahagian pinggang, punggung tadi kita dah ambil. So labuh daripada pinggang sampai bawah. Kalau you nak buat seluar, ambil ukuran dekat sini, ambil ukuran dekat peha dan juga cawat. Cawat tu kena masukkan lah. Sebab tu for budak-budak yang datang untuk ambil ukuran, make sure diorang pakai seluar. Sebab nanti senang kita nak buat ukuran untuk seluar dia. Make sure nanti kalau misal katalah nak ambil baju untuk ukuran untuk anak ke ataupun untuk customer kanak-kanak, dia boleh remind orang yang nak datang buat tempahan tu untuk datang pakai t-shirt dan seluar supaya nanti senang nak ambil ukuran. Okay, so that's it dah. Turun. Okay, so itu saja untuk cara part ambil ukuran atas badan. Later nanti video yang keempat Abel akan tunjuk cara ambil ukuran atas baju contoh. So banyak lagi. Okay, apa tu kita punya sharing. So follow kita di Abel Tailoring. Dan for those yang nak dapatkan pola kelas jahit online dan juga join kita punya apa tu projek jahit baju anak, so you boleh follow kita di Abel Tailoring.